Salam sejahtera Asia kepada para penonton. Edisi hujung minggu iaitu 11 September 2021 bersamaan dengan 4 Safar 1443 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada para penonton. Tengah buat apa tu? Hari ini anda bersama saya Syasha Denzin dan juga rakan setugas saya iaitu Sharon Kezia. Baiklah, hari ini hari yang penuh ceria, penuh keberkatan. Harapnya sihat-sihat sahaja kepada para penonton di rumah dan juga kepada kita lah Sharon sebenarnya. Betul tu sebenarnya. Apa khabar Sharon? Thanks God, khabar baik. Syah, apa khabar? Sihat. Jadi saya kira edisi hujung minggu ini adalah hari kita bersantai-santai sebenarnya Syah. Betul. Sebab kebanyakan, saya kira kebanyakan daripada ibu bapa tidak bekerja dan mungkin ada yang bekerja tapi bekerja dari rumah kerana kita masih lagi dalam tempoh pengawalan pergerakan di mana kita dinasihatkan dan disyorkan untuk sentiasa berada di rumah. Jadi sambil-sambil anda menonton saya dan Syasha pada pagi ini, bolehlah siapkan juadah pagi ke, bolehlah siapkan juadah tengah hari, sambil-sambil mengemas rumah tu Syah. Sambil-sambil mengemas rumah tu, sila-silalah buka TVS untuk hari ini. Tengok Sejahtera Asia sebab banyak perkongsian yang akan kami kongsikan. Sebagai contohnya, hari ini kita ada dua topik seperti biasa, iaitu topik yang pertama, perniagaan dalam bidang kecantikan dan menjual baju dalam media sosial. Manakala yang kedua, Syarah? Dan topik yang kedua adalah perhiasan pelamin. Jadi saya kira kedua-dua perniagaan ini memang juga mengalami pelbagai cabaran yang kita tahu dalam keadaan pandemik yang masih melanda negara kita di Syah. Jadi mungkin lepas ni kita akan mendapat tips dan kita boleh dapat nasihat daripada kedua-dua tetamu kita ini bagaimana menjalankan perniagaan dalam musim pandemik ini Syah. Ya betul. Tapi sebelum kita pergi kepada topik kita, hari ini kita sebenarnya ada perkongsian. Perkongsian mengenai financial problems towards postgraduate student, iaitu kebimbangan masalah kewangan yang berlaku dalam kalangan lepasan graduan. Seperti kita sedia maklum, sebenarnya topik ini masih lagi hangat diperkatakan sehingga ke hari ini. Mana taknya Sharon, masalah kewangan biasanya berkaitan dengan kadar pengangguran kalau mereka yang lepas ijazah ni. Sebab lepas kita tamat belajar itu untuk tempoh kita mendapat pekerjaan yang tetap, untuk kita mendapat gaji yang tetap itu mengambil masa Syah. Lagipun di sini dia bergantung kepada rezeki seseorang itulah. Kadang-kadang ada juga rakan kita semasa di zaman universiti tu tamat dia belajar Syah, tak sampai sebulan dah dapat kerja. Tapi ada juga rakan yang terpaksa menunggu tempoh yang lama untuk mendapat pekerjaan yang tetap. Jadi saya kira di sini ini bukan saja ini nasihat bukan saja kepada pelajar-pelajar yang tengah belajar, mungkin yang sekarang ini hampir tamat belajar, mungkin boleh buat perancangan dengan lebih awal. Kita backup backup plan, kena ada backup plan. Jadi sebenarnya ini adalah disebabkan oleh masalah pengangguran lepasan ijazah pada 27 Julai 2021. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, beliau berkata kadar pengangguran siswaza pada tahun 2020 meningkat 0.5% kepada 4.4% berbanding 3.9% dalam tahun sebelumnya. Kalau kita tengok dekat sini Sharon, angka ni memang dah meningkat setiap tahun. Betul tu. Jadi saya kira ditambahkan lagi dengan keadaan kita di mana pandemik melanda seluruh dunia, di mana dia mengurangkan sedikit peluang pekerjaan kepada golongan-golongan siswazah yang baru saja tamat belajar. Jadi apabila mereka baru sahaja tamat belajar tu Syah, tiba-tibalah pula pandemik melanda. Jadi kebanyakannya syarikat, jadi kebanyakannya badan-badan kerajaan tidak dapat mengambil mereka sebagai bekerja. Jadi di sini mungkin mereka boleh mempersiapkan diri mereka Syah dengan ilmu ataupun skill, kemahiran-kemahiran yang diperlukan pada masa ini Syah. Ya betul. Kiranya macam Sharon, semasa mereka belajar di dalam peringkat universiti, mereka boleh belajar soft skill semua betul tu. Dan juga selain daripada itu saya ingin menekankan antara masalahnya juga adalah mitos selepas bergraduat confirm dapat kerja. Sharon pernah tak dengar perkara ni? Apabila lepas dia daripada bergraduate confirm dapat kerja. Tak pernah pula setakat ni saya dengar, tapi suatu ketika dulu pernah dengar lah. Tapi mungkin masyarakat kita ni sekarang telah didedahkan dengan teknologi, jadi mereka banyak membaca, jadi mereka banyak melihat perkongsian daripada golongan-golongan siswazah yang sukar untuk mendapatkan kerja apabila tamat daripada pengajian itu Syah. Dia juga sebenarnya Sharon, saya ada sedikit perkongsian masa saya tingkatan 5 dulu. Saya pernah ada ikutilah satu kursus ni dan juga pencerahan
ceramah pada masa tu, mereka dah mengingatkan ataupun membahaskan satu isu ni, iaitu bahawa universiti bukan gedung kerja. Maksudnya kalau kebiasaannya lah Sharon, macam kawan-kawan saya dan juga para siswa dah pada masa kini, mereka ingat lepas sahaja tamat belajar tu mereka akan confirm dapat kerja, tapi sebenarnya tidak. Betul. Sebab tempat belajar ni adalah untuk tempat belajar lah Kita sebenarnya. kira tempat untuk kita menerima ilmu. Kalau ada kita dapat peluang pekerjaan selepas kita tamat belajar, itu rezeki. Kalau tidak dapat selepas saja kita tamat pengajian tu, kita kira belum rezeki kita. Mungkin dia akan datang tapi belum. Jadi dalam tempoh masa tu Syah, ini yang menjadi satu keadaan yang kita boleh katakan kritikal. Di mana apabila siswa menunggu, mungkin ada dalam kalangan siswa itu ada melakukan pinjaman untuk pendidikan dan mereka perlu membayar balik itu Syah. Jadi itu yang menjadikan kepada mereka ni satu keadaan tertekan lah Syah, di mana mereka berfikir bagaimana untuk membayar balik pinjaman pendidikan tersebut dan juga ibu bapa yang mengharap mereka agar mendapat pekerjaan dalam masa yang cepat Syah, sebab kira mungkin mereka ni merupakan tunggak kepada keluarga untuk menampung keluarga. Ya betul Syah, sebenarnya sangat menarik. Yang tadi tu kita dah tekankan kepada masalah. Setiap masalahnya mesti ada solusi. Bagaimana pula kita nak mendapatkan satu solusi ni? Antaranya adalah membuat perancangan dengan lebih awal. Sebagai contohnya kepada para pelajar yang tengah belajar pada masa kini, mungkin dalam sem-sem awal sebenarnya dah perlu fikirkan apa yang hendak kamu lakukan selepas kamu berhenti nanti ataupun selepas bergraduat. Jadi sebab itu saya tekankan di sini, dia perlu lengkapkan diri bukan sahaja dengan kemahiran dan ilmu yang kita boleh katakan sini kursus pengajian yang diambil tu, tapi dia perlu pelbagaikan kemahiran dan juga ilmu daripada bidang-bidang yang lain. Sebab kalau kita tengok sekarang Syah, dia macam trend tau. Pengajian yang diambil semasa di peringkat universiti, apabila mereka tamat belajar, mereka tidak bekerja dalam bidang tersebut, tapi mereka bekerja dalam bidang lain. Jadi terdapat di situ sebenarnya apa yang boleh dikatakan di sini adalah dia bergantung kepada siswa Zah itu sendiri. Seperti yang Syah kongsikan, perkara yang paling penting adalah perancangan daripada awal. Semasa dalam peringkat pengajian itu, dia sudah ada perancangan bahawa sekiranya tamat belajar dan dia tidak mendapat pekerjaan dengan kadar yang cepat, dia perlu ada backup plan. Apa yang perlu dilakukan untuk mengisi masa terluang tersebut sebelum mereka mendapat pekerjaan yang bersesuaian dengan bidang pengajian mereka itu. Betul. Sebagai contohnya, sekarang ni terdapat pelbagai platform ataupun medium untuk mencari pekerjaan, iaitu sebagai contohnya ada LinkedIn, ada JobStreet, ada SPA, ada SPP. Boleh saja memohon kan Syarah, betul. Itulah sebenarnya bergantung kepada rezeki juga, tapi hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Betul tu. Pokok pangkal dia Syah, dia berbalik kepada individu itu sendirilah untuk memajukan diri je daripada segala segi. Jadi jangan rasa sedih bila lihat rakan-rakan lain yang mendapat pekerjaan dengan awal berbanding kita. Ada rezeki kita, cuma kita perlu bersabar. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian kami berdua pada awal pagi ini. Selepas ini kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita, semuanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama saya Sharon dan juga Shasha, hanya dalam siaran Sejahtera Asia edisi hujung minggu dengan topik kita pada pagi yang cukup menarik sesuai untuk anda yang baru hendak berjinak-jinak dalam perniagaan atas talian. Trend perniagaan baru penggunaan medium internet pada hari ini menyaksikan perniagaan yang merentasi sempadan. Urus niaga antara penjual dan pembeli kini menjadi terlalu mudah. Aktiviti jual beli bukan sahaja tidak menghendaki pertemuan di premis tertentu, malah tidak perlu bersua muka dan tidak terbatas jarak antara satu sama lain. Melalui penggunaan internet ini, aktiviti perniagaan lebih bebas daripada beberapa aspek, malah kurang cabarannya dari aspek modal dan masa beraktiviti. Hari ini kita akan mengupas topik perniagaan dalam bidang kecantikan dan menjual baju melalui live media sosial bersama dengan Cik Evi Diana Anak Sen. Apa khabar Cik Evi? Khabar baik. Jadi terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini berkongsi, mengupas topik perniagaan dalam bidang kecantikan dan juga menjual baru. Saya kira ini merupakan satu alternatif yang terbaik untuk kita
dalam masa yang sama menghadapi pandemik, Syah. Betul, Sharon. Dan sebenarnya lagi-lagi waktu pandemik ni ramai saya lihat sudah memulakan langkah ataupun alternatif untuk melakukan perniagaan di dalam media sosial. Jadi saya sangat teruja, Syah, sebab kita ada boleh dikatakan pakar kecantikan ni bersama kita pada hari ini. Jadi mungkin boleh perkenalkan diri Cik Evi sedikit kepada penonton pada hari ini. Okey, sebelum tu saya nak mengucapkan terima kasih sebab pihak production telah menjemput saya sebab bagi saya agak terlalu baru dalam perniagaan ni. Jadi nama saya Evi Diana, anak saya berasal daripada Kuching, Samarahan. Cik Evi berasal dari Kuching, kira tak jauh lah, sebelah-sebelah sebenarnya, Syah. Sebelah-sebelah je dari sini. Apa yang diperkenalkan, apakah perkhidmatan yang ditawarkan oleh Cik Evi dalam perniagaan Cik Evi sendiri? Kalau ikutkan sebenarnya dia lebih kepada beautician service, eyebrow embroidery, eyelash extension, spa, facial dengan servis makeup. Tapi saya pelbagaikan dalam kedai itu macam jualan produk kosmetik dengan jualan baju untuk menarik pelanggan datang ke kedai itu. Jadi selain daripada menawarkan perkhidmatan dari segi kecantikan, Cik Evi juga ada menawarkan perkhidmatan dari segi menjual baju. Jadi adakah perniagaan ini adalah perniagaan sendiri? Saya faham perniagaan sendiri, tetapi adakah Cik Evi mempunyai staf kaki tangan di bawah Cik Evi sendiri? Tidak. Saya bermula dengan saya sendiri dulu. Kira macam Cik Evi ni seorang sajalah dalam bidang ni. Jadi Cik Evi ada bagi tahu tadi bahawa masih lagi baru-baru dalam dan masih lagi berjinak-jinak dalam bisnes ni. Jadi sebenarnya berapa tahun dah? Sebenarnya bermula daripada tahun lepas. Tapi dari rumah. Saya bermula daripada rumah, ada keuntungan lebih saya bermula daripada kedai. Jadi mula daripada kita dapat lihat, Syah, memang kita boleh katakan di sini ini adalah satu langkah yang biasa diambil oleh setiap peniaga untuk sebelum memulakan perniagaan besar-besaran, di mana mereka akan lakukannya dulu daripada rumah. Bila dah mendapat sambutan, mula dikenali baru mereka, dan ada modal yang mencukupi, baru mereka akan membuka kedai. Jadi bila kita bercakap tentang pandemik yang melanda negara kita, di mana kita tahu bahawa antara perkhidmatan yang tidak dibenarkan untuk beroperasi adalah kecantikan, melibatkan beautician, di mana tidak boleh close contact bersama pelanggan, terutama sekali daripada segi facial, daripada segi embroidery, daripada segi penghiasan rambut. Jadi bagaimana Cik Evi menghadapi cabaran ini? Beruntungnya sebab sebelum saya keadaan pandemik semakin teruk, beautician sebelum diumumkan beautician tidak boleh dijalankan, saya dah sediakan dulu macam produk kosmetik seperti yang saya cakap tadi, jualan baju. Jadi saya buat dalam bisnes online. Maksudnya saya buat live jual baju, saya jual produk-produk kosmetik tersebut. Beautician service tidak berjalan, tidak bermaksud saya punya bisnes stop. Saya kena teruskan sebab bayaran sewa, apa semua itu mesti kena cover lah. Jadi macam mana ataupun inisiatif untuk Cik Evi untuk meneruskan perkara ni? Rajin promote. Kalau kita rajin, konsisten, pelanggan akan cari. Pelanggan akan tengok macam mana kita berkomunikasi dalam talian, menarik minat customer macam mana, semua tu. Saya percaya bahawa semua perkara ni dia ada masa-masa dia tertentu. Jadi macam mana Cik Evi sendiri mengatur ataupun mengurus masa untuk mempromosikan untuk post barang semua? Macam mana tu Cik Evi? Okey, untuk buat live saya akan tengok masa bila orang-orang akan selalu online. Contoh dalam tengah hari, orang rest akan tengok handphone kan. Lepas tu dalam petang dan sebelum orang balik kerja. Maksud dia dalam pukul 4 macam tu dah boleh buat live. Jadi tengah hari, Syah, dengan dia kata petang, kiranya ini adalah satu waktu di mana lebih ramai pelanggan lebih ramai orang yang menonton. Bila kita bercakap tentang atas talian ni, Cik Evi, bagaimana sambutan setakat ini daripada sambutan atas talian ini? Okey, dulu memang agak slow sebab kita baru mula untuk buat live. Seperti yang saya cakap, kalau kita konsisten, makin lama orang akan makin kenal. Sebab orang akan share kan, pergi dekat grup. Jadi bolehlah
setakat ni. Sharon, sebenarnya sangat menarik tak Sharon? Sebab apa? Kita nak kena, bila nak buat promosi kepada orang, kita kena ada waktu-waktunya tertentu. Takkanlah kita nak buat live awal pagi, masa yang orang tak ada, kita tak ada peak hour pun. Dia mesti ada masa yang sesuai, masa yang kalau masa tu sesuai memang bertepatan dengan keadaan di mana orang ramai yang menonton itu, kita akan lebih banyak mengaut keuntungan Syah. Sebenarnya sebab pada ketika itulah orang tengah fokus dengan dompet di sebelah. Dompet itu penting sebab dia akan melakukan pembayaran. Jadi bagaimana pula dengan transaksi dia, Cik Evi? Adakah transaksi dilakukan atas talian ataupun bagaimana? Ya, sama transaksi online lah. Online banking lah. Jadi apabila pelanggan tu membuat bayaran, baru Cik Evi akan post barang tersebut. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat, saya pernah lihat dia Syah, yang macam buat live lah, menjual baju live. Memang susah lah sebenarnya Cik Evi. Dia kena ingat kod baju tu. Contohnya, okey, kod 103, kod 103 bunga besar. Lepas tu dia ambil satu lagi, kod 104 bunga kecil. Lepas tu kena tukar baju. Kena tukar. Lepas tu macam ada satu potong, okey ni saiznya begini. Lepas tu jenis kainnya begini. Jadi bagaimana macam Cik Evi dapat buat semua tu dalam masa satu masa? Macam Cik Evi cakap, Cik Evi seorang saja kan untuk bekerja ni. Keinginan untuk saya pulihkan kewangan sebab beautician service tak jalan. Saya kena buat. Saya cakap dengan diri saya sendiri, saya boleh buat. So slow lah. Makin lama makin boleh macam tu. Tapi kalau kita bercakap atas talian ni ada bahaya di sebenarnya. Sebab ialah kita adalah juga golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab ni, suka nak menghakimi, suka nak mengecam. Macam Cik Evi sendiri pengalaman, pernah tak tengah live tu ada golongan individu yang tidak bertanggungjawab ini melemparkan kata-kata yang kurang enak, komen-komen yang kurang enak, komen yang macam negatif ataupun mungkin akan menyebabkan kita rasa patah semangat. Setakat ni belum lagi lah. Bersyukurlah sebab belum ada lagi yang buat macam tu. Tapi kalau ada pun lebih baik jangan dilayan lah. Jangan dilayan. Jadi kebanyakannya yang masa sebab saya tengok kan Syah, okey, lock bunga 104, lepas tu dia dah bungkus. Jadi kebanyakan berdasarkan pengalaman Cik Evi sendiri, adakah memang betul mereka ni lock ataupun lepas beberapa minit tak jadilah? Kebanyakannya customer saya memang lock lah. Memang lock lah. Tak ada yang orang sebut joy buyer. Joy buyer. Dia ada istilah di sini. Ada. Joy buyer tu maksudnya dia lock. Lepas tu orang macam saya yang jual, saya akan PM untuk dia buat transaksi dalam sebelum 24 jam. Dia akan scene dia. Macam tu lah contoh. Itu adalah joy buyer. Pernah mengalami lah situasi tersebut? Belum pernah. Baguslah perniagaan dia. Buyer daripada Cik Evi ni sangat baik rasanya. Berhemah dia juga beradab. Sebenarnya seronok sebenarnya Syah, sebab salah satu kita kata pembelian atas talian ni kita tidak perlu keluar dengan keadaan kusut masai kat rumah tu, relax-relaxnya. Tengok telefon, bolehlah ni cantik lah, bolehlah beli. Sebab apa mereka dah bagi segala info yang kita nak tu dekat dalam live. Macam ni tadi tu Sharon. Betul. Tadi tu lah, lock bunga 103, lock bunga kecil 104. Sebenarnya seronok saya tengok tau. Jadi dia sedikit sebanyak boleh menghiburkan kita jugalah dekat rumah sambil-sambil kita shopping. Selepas ni kita banyak lagi, kita banyak nak tanya Cik Evi tentang perniagaan atas talian ini. Semuanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia bersama topik yang menarik pada hari ini berkaitan dengan perniagaan dan juga media sosial. Ya, media sosial adalah asas transformasi ekonomi yang sedang pesat berkembang dari sudut seni bina perniagaan, komunikasi dan penyebaran maklumat. Seperti sedia maklum, media sosial ni sangat dekat dengan kita, Sharon. Sebab setiap hari kita scroll, ada saja yang nak kita tengok dekat dalam Facebook ke, dalam Instagram ke, dekat mana-mana platform pun. Dan seperti Cik Evi sendiri telah memilih media sosial ni untuk mengembangkan lagi perniagaannya. Jadi Cik Evi, saya tertanya-tanya, mengapa memilih media sosial? Kenapa tak memilih medium yang lain? Sebab media sosial ni adalah platform pertama bagi peniaga-peniaga untuk teruskan
dengan lebih banyak mendapat pelanggan lah. Jadi kita boleh katakan di sini sebenarnya media sosial ni memang merupakan satu alternatif yang cukup baik untuk mendekati masyarakat di luar sana. Sebab Syah, saya kira kebanyakan daripada kita kanak-kanak pun Syah memang ada Facebook sekurang-kurangnya lah. Jadi mereka dapat mudah untuk mendekati pelanggan-pelanggan yang mungkin mencari apa yang ingin mereka hendaki daripada laman sosial itu sendiri Syah. Macam Cik Evi sendiri kan kita boleh katakan di sini bahawa Cik Evi seorang boleh dikatakan bos sendiri juga adalah pekerja. Jadi dari mana Cik Evi mendapat memborong barang-barang tersebut? Daripada negara jiran lah. Yeah. Jadi Cik Evi melakukan urusan perniagaan tu atas talian jugalah kan bersama dengan orang di sana, ataupun Cik Evi pernah pergi ke tempat orang itu sebelum ini dan melakukan urus niaga tersebut? Tak pernah. Memang daripada online juga. Online juga lah. Jadi bagaimana Cik Evi boleh mempercayai seller tersebut? Sebab kalau kita lihat sekarang banyak sebenarnya skamer berlega-lega di laman sosial ni. Saya tengok live yang berapa kali lalu dekat Facebook. Saya tengok dia punya view berapa. Saya tengok feedback daripada customer yang dah beli kepada owner yang jual tu, pemborong. Semua tu kena selidik dulu. Kita tak boleh, dia ni jual baju, aku kena beli dengan dia ni, tak boleh. Kita kena selidik sebab sekarang banyak sangat skamer untuk ambil kesempatan lah. Betul, nampak tak Syah? Sebenarnya nilai kepercayaan dalam bidang perniagaan tu sangat penting. Macam Cik Evi sendiri pun dia tengok berapa view yang ada, berapa adakah ini dipercayai ataupun skamer semata-mata. Barulah dia akan melakukan urus niaga bersama, kita boleh katakan dengan seller tersebut. Macam Cik Evi sendiri, apabila kita melakukan tempahan setakat inilah bersama seller tersebut, jadi barang yang dihantar, pakaian tersebut memang berada dalam keadaan yang elok lah. Ya, betul. Tidak pernah lagi mengalami macam contoh mungkin berlaku sedikit koyakan ataupun kerosakan ataupun color tu pudar ataupun color tu bercampur-campur. Tidaklah. Sebab itu saya konsisten dengan satu orang seller tu saja. Saya tengok kualiti dia bagus, saya teruskan. Dan juga apa pendapat Cik Evi sendiri tentang perniagaan di dalam talian ni? Setakat inilah ataupun mungkin ada beberapa cabaran yang Cik Evi hadapi. Okey, cabaran dia kita punya komitmen masa tu sebenarnya bagi orang yang belum berumah tangga mungkin senang untuk dia set masa tu. Tapi bagi yang dah berumah tangga, yang dah ada anak, kalau musim pandemik pun bukannya boleh selalu sangat keluar kan. So kena pandai-pandai set masa bila dan cari alternatif lain. Mungkin kalau Cik Evi ni ada satu pegangan, mungkin saya akan balas mesej pada pukul sekian-sekian. Ya, saya kalau buat live tengah hari, mungkin malam saya akan bagi feedback lah ataupun respon kepada customer. Ya, betul sebenarnya Syaira. Sebab peniaga ni pun ada family dia sendiri. Jadi macam takkanlah kita nak 24 je nak menghadap nak balas mesti semua pelanggan. Pelanggan ni kadang-kadang dia pun macam tak kira masa lah Syah. Tengah malam, tengah pagi kan dia rasa dia free, ada mesej lah seller tersebut. Jadi bila seller tu tak membalas, mulalah mereka mengeluarkan kata-kata yang kurang enak. Sebab saya pernah tengok ni Syah. Saya pernah tengok kadang di aplikasi seperti Shopee, Lazada, ada juga komen-komen daripada pelanggan yang marah seller. Seller, barang tak sampai lagi, barang lambat sampai. Mereka salahkan seller. Sebenarnya kadang-kadang penghantaran itu berlaku sedikit kelewatan mungkin disebabkan oleh faktor-faktor keselamatan yang diambil oleh pihak kurier tersebut untuk memastikan barang tersebut bebas daripada COVID. Sebab sekarang ni kita tengok COVID, mungkin dia melakukan ekstra daripada langkah-langkah keselamatan untuk memastikan barang itu selamat sampai kepada orang yang tengah menunggu barang tersebut. Dan juga sebenarnya kan sebagai selaku peniaga mesti ada, mereka nak mengumpul terlebih dahulu apa pembelian-pembelian daripada pembeli mereka, pelanggan. Takkanlah hari ni ada order, esok nak pergi. Lepas tu esok lah ada pula. Dia memang ada waktu-waktunya yang tertentu lah. Betul tak Cik Evi? Bagaimana dengan Cik Evi sendiri? Mungkin boleh kongsikan, adakah apabila pelanggan melakukan tempahan hari ini, contoh hari ini ada 5 orang tempahan, hari ini juga Cik Evi akan postkan ataupun mungkin gumpul dulu, besok baru post 2 hari sekali post ke bagaimana? Masa live tu, kalau masa live banyak yang log, hari seterusnya saya akan buat
pengeposan lah. Lepas tu saya akan jarakkan beberapa hari. Sebab kalau kita buat selalu, orang bukan ada duit selalu, betul tak? Kena tengoklah musim gaji, kena rajin sikit lah buat live. Masa tu Nok baju 01 baju bunga-bunga. Betul tu. Jadi bercakap dengan pakaian ni, adakah pakaian yang dijual oleh Cik Evie ni adalah pakaian untuk wanita sahaja ke? Ya, untuk wanita saja. Wanita saja. Setakat ni lah. Jadi kira dari peringkat kanak-kanak sehingga ke peringkat dewasa. Belum daripada umur 12 sampai 12 tahun dan ke atas lah pakaian yang dijual itu. Jadi kita fahamlah Syah, memang wanita ini kuat membeli belah. Kerana itu lagi Cik Evie tu fokuskan kepada kaum-kaum wanita ini. Lebih-lebih kalau gaji tu Syah, kalau ada promosi tersebut. Jadi Cik Evie mungkin boleh kongsikan kepada penonton. Sekiranya ada penonton yang ingin membeli barang-barang ataupun perkhidmatan yang ditawarkan oleh Cik Evie tu, bagaimana mereka hendak menghubungi Cik Evie? Okey, mereka boleh tengok daripada FB page saya dahulu, iaitu Evie Beauty Studio. Saya ada sediakan nombor telefon sekali lah dekat situ. Senang untuk mereka WhatsApp saya. Senang untuk mereka WhatsApp. Jadi Cik Evie, apakah antara kelainan yang dalam mempromosikan dan menjual produk Cik Evie ni? Kelainan dia adalah saya hiburkan pelanggan tu, contoh bila menjual baju, pasanglah muzik, taklah sunyi sebab saya seorang. Tak ada krik-krik. Tak adalah krik-krik, orang pun terhibur dengan lagu macam tu. Dia nak kena have fun lah. Sebenarnya betul lah Sharon, seperti yang Cik Evie cakap, kita selaku nak membeli ataupun penonton ni, kita nak sesuatu yang boleh menarik perhatian kita. Macam Cik Evie buat, dia pasang lagu. Jadi kita rasa seolah-olah berada kat mall. Sebab kalau kita masuk mall tu Syah, memang kita selalu dengar muzik. Jadi bila kita tengok Cik Evie mempromosikan barangan-barangan dia, kita rasa wah macam dekat mall lah pula kan. Jadi Cik Evie sendiri, bila kita cakap lagi pasal tentang perniagaan dalam bidang kecantikan ni, apakah perkhidmatan yang boleh dikatakan sini hot seller kepada pelanggan? Hot seller untuk bidang kecantikan. Bidang kecantikan, eyebrow embroidery. Eyebrow embroidery itu yang saya mula dulu. Sebelum eyelash extension, sebelum facial, sebelum makeup. Memang eyebrow embroidery lah yang banyak sebenarnya saya dapat keuntungan daripada situ sampai saya boleh buka kedai. Memang mendapat sambutan tu. Eyebrow embroidery tu sebenarnya Syah. Jadi kita dapat lihat perempuan ni memang nak cantik Syah. Tak kira pakaian, fizikal pun semualah tip-top, daripada rambut, hujung rambut hingga ke hujung kaki, memang sentiasa ingin kelihatan cantik dan bergaya. Jadi sebelum kita belum bukan tirai tapi slot kita bersama dengan Cik Evie ni agak mencemburi, sangat mencemburi kita. Cik Evie mungkin boleh berikan sedikit pesanan kepada peminat-peminat Cik Evie ataupun penonton kita pada pagi ini. Okey, saya mengharapkan agar semua tetap menjaga SOP, di mana kita sekarang tengah berperang dengan COVID-19 sebab belum habis lagi. So saya harap untuk yang berbisnes di luar sana, jangan berputus asa, cari alternatif lain untuk kita kekalkan kita punya bisnes tu. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian dan nasihat daripada Cik Evie kepada kita semua. Jadi kepada anda semua, seperti yang dikatakan, jangan sesekali takut untuk mencuba. Jika anda ada barangan di rumah, contohnya Syah, barang yang dah lama tak dipakai, mungkin anda boleh jualnya dengan harga yang murah. Dan mungkin ada golongan yang berminat, kita boleh katakan barang vintage ke, mungkin ada koleksi yang mereka berminat. Ya, betul. Dan juga Sharon, sebenarnya kadang-kadang kita tak sedar kita ni kreatif dan benda yang kita tu sebenarnya boleh dijual kepada mereka dekat luar sana. Dan walaupun ini adalah musim pandemik, sebenarnya tidaklah menjadi satu kita cakap satu halangan untuk meneruskan perniagaan. Jadi sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Cik Evie Diana Anak Sen di atas perkongsian beliau dalam tajuk perniagaan dalam bidang kecantikan dan menjual baju melalui live media sosial. Lepas ni kita akan kembali dalam tajuk perhiasan pelamin bersama dengan tetamu istimewa kita, semuanya dalam Sejahtera Asia. Kompang di Palu, pengantin baru. Terima kasih kerana terus kekal setia bersama saya Sharon dan juga Syasha hanya dalam siaran Sejahtera Asia edisi hujung minggu. Syah, bila kita dendangkan lagu tu kan, mestilah
ada berkaitan dengan pengantin, ada berkaitan dengan pelamin. Betul. Dan juga sebenarnya saya dah lama dah tak pergi kenduri kahwin sekarang ni disebabkan musim pandemik. Rindu suasana rewang tu Syah. Jadi rindu suasana kita nak orang kata merenjis-renjis di pilisan. Jadi hari lagi kami bawakan anda topik perhiasan pelamin bersama dengan tetamu istimewa kita, Encik Ismail Hidayah Abdullah. Apa khabar Encik Ismail? Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kami di Sejahtera Asia pada hari ini untuk berkongsi mengenai perhiasan pelamin. Apa khabar Encik Ismail? Alhamdulillah. Terkejut tak tadi? Terkejut tak? Terkejut. Suara pun cantik, Erin. Okey, pertama kali saya ucapkan tahniah kepada TBS. Terima kasih kepada production dan Encik Abby dan Erin yang saya hormati. Cik Sasha dan juga Cik Sasha dengan Sherin. Maafkan saya. Ada baru pagi ni. Terima kasih sebab sudi mengundang saya untuk berbincang pasal pelamin. Topik pelamin ni kan bukan seronok ni kita nak mengupas topik pelamin ni. Untuk saya kira ramai juga dalam kalangan mungkin pengantin want to be yang sekarang ni tengah menonton ni nak dengar perkongsian tentang pelamin. Jadi Encik Ismail boleh kongsikan sedikit sejarah penubuhan perniagaan Encik Ismail. Okey. Perniagaan saya bermula pada tahun 2013. Kira agak lama lah. Pelbagai rintangan, cabaran, pengalaman yang manis-manis sebab pengantin ni semua pengantin saya ni semua mempunyai cita rasa tersendiri. Yang paling pentingnya mereka ramah. Mereka ramah supaya mudahlah Encik Ismail nak tahu kita nak buat apa. Lepas tu seterusnya. Jadi Encik Ismail, di manakah Encik Ismail ni mula bertapak sebagai sebuah perusahaan yang baru yang saya kira dah lama berjinak dalam bidang perhiasan pelamin ni? Ya, betul Sasha. Okey, saya berjinak mula-mula di Taman Melehah. Di Taman Melehah di Matang? Di Matang. Beberapa tahun lepas tu, dalam setahun lebih, lepas tu saya balik ke Satok. Di situ memang masa tu kan sebelum COVID, masa tu Satok memang meriah. Betul. Dia pasar minggu lagi. Pasar minggu lagi tu. Dan kita buat decoration depan cermin, memudahkan para pelanggan saya datang. Salah satu daripada promotion lah. Jadi maksudnya dekat kamera yang kamera pula Sharon, dekat cermin yang besar tu bolehlah yang lalu-lalu dah imagine macam ni mungkin saya punya pelamin akan datang ni. Jadi dia boleh memberitahu sebenarnya kepada orang yang mungkin tengah mencari pelamin, dapat lihat ada di display kat tepi tingkap tu, dia tahu ni kedai pelamin ni bolehlah masuk nak survey macam itulah. Macam Encik Ismail sendiri mungkin boleh kongsikan pengalaman yang tidak dapat dilupakan dalam perniagaan pelamin ni. Sebab seperti Encik Ismail kongsikan tadi, banyak cabaran, banyak suka dan duka dalam perniagaan ini. Pengalaman dia okey. Kalau saya banyak yang manis. Sebab pengantin ni dia comel lah. Raja sehari kan? Yalah, bertemu dengan pelbagai kaum. Tak semestinya orang Melayu, orang Iban pun ada, India, Cina, customer. Okey, dari situ saya belajar satu persatu macam mana saya melayan customer, macam mana memberi gubahan pelamin yang sentiasa berubah. Okey, di situ juga saya akan belajar macam mana menjadi, sebab saya bos, saya marketing juga. Okey, banyaklah macam pengantin dia nak yang soalan-soalan macam pengantin soalan-soalan yang pelbagai. Okey, cabaran tu kita kena ikutlah apa yang tema pengantin suka. Kadang-kadang kalau mereka tidak tahu tema, saya akan memberi memberi nasihat. Sebab saya tengok warna baju dulu baru ke pelaminan. Baru dia kompromi lah. Macam tu. Bercakap pasal pelamin itu sendiri Encik Ismail, kita tahu kadang-kadang ada pengantin ni, bakal pengantin ni yang datang bawa gambar ni, bawa gambar yang selebriti, cara-cara tema perkahwinan selebriti tu nak buat pelamin macam tu. Tapi bila Encik Ismail bagi tahu bahawa harga dia sekian-sekian, mereka macam tak puas hati. Pernah tak? Sebagai pengusaha pelamin, setiap pengantin ada cita rasa tersendiri. Okey, mereka membawa contoh-contoh, memang kalau contoh
hari ni artis kahwin, esok akan viral. Betul. Seorang akan bawa pergi ke kedai. Okey, macam harga ni saya akan bincang dengan kemampuan pengantin. Sebab selera pengantin ni tinggi. Walaupun dia bajet sederhana tapi selera dia tinggi. Tapi saya faham setiap pelanggan nak yang cantik. Sebab sekali seumur hidup mereka, dan saya akan memberi nasihat-nasihat. Contoh dari segi bajet, ada dari segi prop. Contoh prop tidak ada dalam gambar ni. Saya cakap saya mesti buat prop seperti ini. Maknanya rekaan baru untuk mereka. Dan harga tu one by one lah, saya dengan pengantin saja. Kalau dia cakap mahal, kita boleh aturkan. Boleh berunding. Dia orang pun faham, macam keluarga pengantin pun faham. So macam bertimbang rasalah saya dengan dia. Kalau tak 100% pun dia punya rekaan, at least ala-ala yang dia nak. Pun ada. Jadi macam mana pula Encik Ismail mengendalikan mungkin ada mereka yang datang ni memang tak ada idea. Okey, saya sebenarnya saya tak ada idea ni macam mana impian pelamin saya ni. Mungkin Encik Ismail ada beri Pertama, pendapat. saya akan tanya dua pasangan, lelaki dan perempuan. Ataupun ada mak dia ke, ayah dia ke, macam satu family datang, saya tanya dengan pengantin perempuan dulu. Okey, awak nak yang macam mana? You punya taste, rekaan, nak yang macam mana? Sebab pengantin memang ada cita rasa sendiri. Kecuali dia orang tidak tahu macam mana nak mulakan. Sebab dah terlalu banyak sangat terlalu pilihan. banyak pilihan. Kadang-kadang pengantin kalau sudah ada pilihan ini, esok hari dia call balik lagi. Kita tak nak bang, kita nak yang abang punya. So saya buat lukisan, saya buat lukisan dalam 2-3, saya pilih. Apa yang saya cakap tadi, yang penting warna baju dan rekaan baju tu baru dia seragam. Jangan baju songket, tema moden, memang ada lari sedikit lah. Macam tu. Kalau nak moden, contemporary pun boleh, klasik moden pun boleh. Itu terpulang dengan rekaan baju dulu. Jangan kita main hentam dengan nama tu, dia punya rekaan, takut lari dia punya konsep. Dia kira kena macam mix and match lah Syah. Dia tak boleh orang kata macam serkap jarang aja. Dia nak mungkin dia nak ikut konsep yang selebriti terkenal yang dah viral tu, tapi pakaian tidak bersesuaian dengan pelamin yang dikehendaki. Tapi saya kira Encik Ismail ni memang penuh pengalaman. Dia dapat nak modify keadaan itu untuk bersesuaian dengan tema yang dihendaki oleh pengantin tersebut. Jadi Encik Ismail, apa yang mendorong anda untuk mencuburi diri dalam bidang perniagaan pelamin ini? Okey, yang mendorong saya terutamanya sebab kerana saya dapat melihat ruang dan peluang saya berjinak dalam bidang ataupun kerja ini mempunyai peluang yang baiklah, cerah untuk mencari rezeki. Jadi sejak bila mula menyedari bahawa minat Encik Ismail ni dalam bidang ni? Semenjak saya membuat pelamin artis AF dulu. Sebagai contohnya, boleh tak kongsikan kepada penonton? Semesti Nurul AF, Rizal AF pada tahun tu lah. Pada tahun bila pun dah lama dah. So saya nampak apabila kita membuat pelamin ni, apabila kita tengok tu cantik lah tu. Sebab kita yang buat. Belum lagi pelanggan yang tengok. Dampak kepuasan dari itu. Dengan apa, push kawan-kawan buat Ismail. Maksudnya dapat dorongan daripada dorongan kawan-kawan pun. Dia memberi galakan jugalah. Pengantin pun buat dorongan pada saya juga. Sebab nanti kalau kita dah kahwin, mungkin adik kita, itu makin saya buat semangat. Seolah-olah sudah mempunyai customer tetaplah dari situ. Betul. Jadi setakat ini bagaimana sambutan daripada bakal-bakal pengantin? Kita lihat keadaan sekarang ni, kita tahu bahawa pandemik masih lagi melanda negara kita, dan antara salah satu majlis keramaian, majlis hari jadi, majlis perkahwinan tidak dibenarkan. Kita akan tahu semuanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama kami dalam Sejahtera Asia bersama saya Syasha Denzing dan juga Sharon Kezia. Topik kita pada ini sangat menarik, iaitu mengenai tentang pelamin. Dan juga
kita bersama dengan Encik Ismail, dan Encik Ismail dalam kita mendepani pandemik COVID-19 ni, bagaimana perusahaan perhiasan pelamin Encik Ismail dalam keadaan begini? Mungkinkah ada inisiatif lain yang dilakukan? Okey, inisiatif pertama saya akan banyak melukis. Dan lukisan itu untuk saya persembahkan kepada pengantin yang akan datang, sebab masa ni pun mereka ramai yang bertanya. Walaupun tidak ada perkahwinan, tetapi mereka untuk booking ke tahun depan, untuk hadapan. Inisiatif saya akan keluarkan rekan-rekan dalam media sosial, contohnya Facebook. Itu memudahkan para pelanggan saya supaya mereka tahu macam mana perkembangan pelamin yang akan datang. So mereka sudah bersedialah, dan saya pun sudah bersedia untuk rekaan seterusnya untuk tahun 2022 lah macam tu. InsyaAllah kalau harapnya lah COVID ni tak ada lagi lah untuk tahun depan, Syahril, sebab ramai yang tengah menanti-nanti ke hari bahagia mereka. Sebenarnya ada waiting list pengantin-pengantin yang tengah menunggu hari bahagia mereka, tengah berdoa sekarang ni, bila lah nak habis pandemik ni, bila nak habis pandemik ni. Jadi bercakap tentang rekaan dan lukisan ni, Encik Ismail, dari mana Encik Ismail mendapat inspirasi, mendapat ilham untuk melakar design design pelamin tersebut? Okay, saya jenis yang suka study. Saya akan buka Google, tak semestinya dekat Malaysia punya rekaan apa itu. Kita mesti mengikut perkembangan terkini lah. Contohnya di seberang, dekat negara barat. Contohnya kalau orang Dayak menggunakan saya punya decoration, dia orang more to English. So saya pergi ke barat punya rekaan. Okey, kalau Melayu, saya pergi ke kawan saya yang dekat Kuala Lumpur yang buat pelamin, saya akan message mereka apakah tema sekarang ni. So kita kena belajarlah, rajin bertanya. Itulah kuncinya, kena rajin bertanya, Syahril. Walaupun kita cakap mungkin ada pelbagai design, tapi kena belajar juga, update diri dengan perkembangan semasa. Apakah trend yang terkini? Bercakap tentang trend yang terkini, Nisha, mungkin Encik Ismail boleh kongsikan apakah yang boleh dikatakan design yang tak lapuk dek zaman. Yang memang sentiasa orang akan ada permintaan. Yang tak lapuk dek zaman, rekaan yang memang moden. Modern. Sekarang budak-budak yang baru nak kahwin ni, yang keluar 2001 ni, dia orang suka yang moden. Dia orang nak simple tapi elegan. Simple tapi elegan. Itu yang permintaan yang ramai lah. Zaman dulu orang kalau kahwin dia nak stage tu sekebun bunga. Sekebun dengan perut dia besar-besar. Warna-warna tu perbezaan dia. Depend lah kalau dia nak konsep Jawa, contoh dulu zaman Indonesia memang popular. Okey, zaman Indonesia dia orang nak prop-prop yang besar-besar. Lepas tu mak dia cakap, boy, saya nak bunga banyak. Okey, aunty nak sekebun, saya boleh buat. Apabila kita buat banyak bunga dekat atas stage tu, dia orang suka. Itu zaman dululah. Tapi sekarang dia orang suka yang simple tapi elegan. Just nice lah. Dengan pandemik sekarang ni tak bolehlah buat yang sangat meriah. Sebab kahwin ni sekali seumur hidup. Bila lagi kita nak merasa. Dan saya nasihatkan pada pelanggan, walaupun pandemik, insya-Allah one day kalau ada berkahwin, buatlah, laburkanlah sedikit untuk kenangan. Betul. Itu adalah pesanan, laburkan sedikit. Tak apa, sebab ni sekali-sekala. Bukan sekali-sekala. Seumur hidup. Sekali seumur hidup. Sekali-sekala bahaya tu, Syah. Boleh buat marah semua orang. Jadi, Encik Ismail, mungkinkah sepanjang bergelar sebagai wedding planner ni, mungkinkah ada satu konsep yang sukar tapi memberi kepuasan? Konsep yang sukar tu biasa je. Memang biasa. Tetap sebab itu sebagai challenge kita lah. Macam menyuruh kita berfikiran lebih jauh. Luar dari kotak. Itulah. Sebab kalau semakin tinggi permintaan, semakin tough permintaan tu, semakin kita berfikiran nak buat cantik lagi, nak buat cantik lagi. Macam dia macam memotivasikan diri sendiri. Sebab kadang-kadang pengantin sekarang ni pun dia orang memberi kita motivation juga. Sebab dua-dualah. Komunikasi dua hala lah bila berlaku kat situ. Kalau dia puas, saya puas. Kalau saya tak puas, saya akan bagi nasihat pada mereka. Okey, kalau macam ni tak cantik, saya boleh masukkan item ni. Baru dia.
dapat lihatlah situ Syah, usaha Encik Ismail tu sentiasa kita kata mengupdatekan diri dia dengan ilmu-ilmu yang ada dan kemahiran yang ada. Jadi Encik Ismail, adakah Encik Ismail melakukan pelamin ni berseorangan ataupun ada bantuan daripada kaki tangan Encik Ismail sendiri? Okey, saya ada 7 pekerja yang membantulah, tapi on off lah. Kiranya ikut giliran lah. Ikut giliran lah. Kalau masa COVID ni, masa ada akad nikah dibenarkan, 2 orang di rumah, 3 orang. Kalau di Dewan mesti ramai. Depend dengan permintaan pengantin. Kalau permintaan pengantin tu tinggi, dia nak yang grand, terpaksa ramailah yang membantu. Jika kita tengok perbandingan sebelum musim pandemik atau semasa musim pandemik ni, apa yang boleh Encik Ismail katakan? Contohnya kalau sebelum ni waktu tu pack saja, tapi sekarang ni macam mana? Okey, saya reda. Okey, mungkin ini adalah ujian kita, bukan saya dan ramai lagi yang kena ujian. Dulu semasa pandemik ni tidak ada, 1 minggu 7-8 pelamin. Pelamin nak kena buat. Dewan sampai 3, rumah sampai 6-7. Hari Senin, Selasa memang kita dah mula buat. Okey, tapi sekarang pandemik ni ada tapi tak syarat seperti dulu. Tak semeriah dulu lah. Mungkin next year ke. Tapi pengantin memang dah ramai dah walking. Yang tahun ni macam bulan 9 ni kan, diorang tunda ke bulan 12. Mungkin 12 kita sambung ke apa, kita tak tahu lagi. Mungkin diorang tukar lagi. Dia orang tak cancel, dia orang akan tukar. Kadang-kadang ada yang sudah yang ada akad nikah, tapi bersanding kemudian. Sebab itulah dengan keadaan kita ni memang kita sentiasa perlu mengikuti SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan untuk memastikan kita sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Jadi bercakap tentang pelamin ni Syah, seronok sebenarnya. Jadi mungkin Cik Ismail boleh kongsikan trend terkini pelamin. Trend terkini. Trend terkini susah saya nak ramalkan. Sebab esok lusa mesti ada yang baru. Dia sentiasa berubah lah. Sentiasa berubah. Sebab pengantin sekarang bukan macam dulu. Dia sentiasa memberi contoh. Hari ini kasih 2, lusa macam mata dia orang rambang lah. Rambang mata sebab terlalu banyak pilihan yang tadi tu. Tapi moden memang maintain. Dari dulu sampai sekarang memang permintaan tetap ada ya, moden tu. Dapat lihat klasik kuranglah sekarang. Klasik kurang. Jadi apakah antara perancangan Encik Ismail dalam 5 hingga 10 tahun yang akan datang ni? Perancangan, saya tidak berani untuk membuat apa-apa keputusan atau perancangan. Di masa hadapan, setiap kesabaran yang kita lalui pasti akan akan pernah kita jangka perancangan Allah lebih baiklah, insya-Allah. Jadi mungkin Cik Ismail boleh kongsikan kepada penonton, sekiranya ada penonton dalam kalangan kita ni ingin menghubungi Cik Ismail, ingin mendapatkan hikmat nasihat dengan Cik Ismail, mungkin boleh kongsikan. Okey, kepada penonton-penonton ataupun pengantin-pengantin yang ingin berkahwin, jangan segan-segan menghubungi saya dalam talian pun, dalam Facebook pun ada juga. Okey, dengan harga mampu milik semua, walaupun kita dalam pandemik, laburlah sikit untuk decoration anda, itu sebagai pengalaman anda nanti yang berkahwin masa pandemik. Dan juga mungkin sedikit kata-kata daripada Encik Ismail kepada para penonton ataupun kepada mereka yang baru nak berjinak-jinak dalam dunia wedding planner ni. Okey, yang baru berjinak-jinak, buatlah terbaik untuk pelanggan anda. Belajar, jangan berputus asa. Belajar setakat yang mampu, sebab sekarang ni musim pandemik, semua orang faham. So saya nasihatkan bersabarlah. Dan bersabar dengan dugaan ini, insya-Allah segala urusan dipermudahkan. Amin, kata-kata yang memberangsangkan. Betul tu Syah. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Encik Ismail Hidayah Abdullah di atas perkongsian beliau dalam perhiasan pelamin. Adalah kalau terlihat topik kita pada hari ini, sekali lagi kita ucapkan terima kasih juga kepada Encik Evi Diana Anak Sen dengan
topik kita perniagaan dalam bidang kecantikan dan menjual baju melalui live media sosial, di mana kedua perniagaan ini Syah saya kira boleh dilakukan dalam keadaan pandemik, cuma perlu kita kata kat sini modify dia sikit betul. untuk memenuhi keadaan semasa hari ini Syah. Betul. Seperti yang kita tengok sebenarnya ini adalah antara perniagaan yang terjejas semasa pandemik ini, tapi sentiasa ada solusi untuk setiap masalah sekarang ni. Dan tetap juga mendapat sambutan daripada orang ramai Syah, walaupun masih walaupun slow perniagaan tersebut, tetapi tetap mendapat sambutan daripada orang ramai. Jadi kami harapkan paparan kami pada hari ini dapat memberi anda inspirasi, dapat memberi anda motivasi dan rujukan untuk anda gunakan di suatu masa kelak. Jadi sehingga hari ini saja perkongsian kita dengan anda. Jangan lupa untuk terus kekal setia bersama kami pada setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di TVS saluran 122 Astro dan My TV. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Saya Sharon Kezia dan saya Syasha Denzin. Hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Dari inspirasi kami cetuskan cetuskan inovasi. Bye-bye.